Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada kali ini kita dapat sama-sama kumpul sekali lagi untuk kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas. Masih ada dosa PKP kan? Betul? PKPB jadi ya? Takut palsu ke mana tahu. So tutup baliklah masjid surau kan? Yalah, tak, dia satu Selangor semua tutup, semua masjid surau semua. Sekolah pun tutup. Tak sekolah lah saya rasa. Tapi sekarang budak-budak pun tak ada. Hari ni 4 orang je sekelas. Satu kelas datang 4 orang. Mengajar juga, sekelas juga. Tak juga budak tak ramai. Okey, baik. Hari itu kita dah baca permulaan kepada bab yang ke-8. Itulah bab bab sebelum keluar daripada rumah. Dan saya telah baca akan saranan atau galakan daripada pengarang supaya kita janganlah keluar rumah melainkan dalam keadaan berwudu, ya. Dan saya telah kongsikan akan kepentingannya, walaupun tidak ada sunnah yang khusus ataupun perintah yang spesifik yang menyuruh kita keluar rumah daripada dalam keadaan wudu, namun di atas prinsip am kita sentiasa digalakkan berwudu pada setiap masa dengan membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tempat-tempat yang digalakkan kita berwuduk secara khusus. Ada 6-7 tempat yang kita kongsikan itu, ya. Yang termuat dalam buku-buku fiqh, ya. Selain daripada itu, kita berwuduklah setiap masa sebagaimana yang digalakkan, kerana orang yang menjaga wuduk setiap masa, kata Rasulullah SAW, ialah orang yang beriman. La yuhafiz ala wuduk illa mu'min. Kita duduk di situ. La yuhafizu ala wudu'in illa mu'min. Yang saya telah baca hadis itu, hadis Abi Dawud daripada Sauban. Nabi kata tidaklah menjaga wudu, yakni anytime anywhere, melainkan dia adalah orang yang beriman. Dan saya dah sebut bahawa Bilal bin Abi Rabah antara sebab dia masuk syurga lebih awal, ya, kerana dia sering menjaga wudu, ya. Jadi kita pun macam tu. Baik. Kemudian pengarang juga menggalakkan selepas kita berwuduk untuk kita keluar rumah, kita semayalah sunat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Dengan dia membawa beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengannya. Dan dulu saya pernah sentuh tentang solat duha, tak kala kita bincang selepas daripada kita solat subuh secara berjemaah, amat-amat digalakkan supaya kita duduk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga naik matahari, and then selepas naik matahari kita melakukan solat sunat 2 rakaat. Boleh jadi solat sunat syuruk. Naik matahari makna dah lepas waktu yang dilarang lah, bukan terus naik terus sembahyang. Mana bila matahari naik sekadar 1 hasta ataupun segala tu, masuk waktu sembahyang lah, ya. Habis waktu yang dilarang. Bila naik matahari sekadar itu, dah hilanglah waktu yang dilarang, kita sembahyang 2 rakaat. Kata Nabi, dia mendapat pahala haji dan umrah sempurna. Dan hadis itu juga saya telah baca. Itulah hadis Al-Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Jadi waktu itu saya sentuh sikitlah tentang solat sunat duha, walaupun tidak secara terperinci, tapi saya dah sentuh di mana kita amat-amat digalakkan solat duha after kita berzikir kepada Allah selepas kita sembahyang subuh secara berjemaah. Kemudian pengarang sentuh lagi dalam bab ini supaya kita sembahyang duha pada waktu pagi. Mana kita dah dalam keadaan wudu,
At least kita semayang lah 2 rakaat duha katanya. Kalau kita keluar tu waktu yang boleh semayang lah. Tapi kalau kita keluar pada waktu yang lebih awal daripada itu, maka kita tak perlulah semayang duha. Tapi masih boleh solat sebenarnya, kerana ada satu solat di sisi para fuqaha yang disebut sebagai sembahyang sunat keluar daripada rumah. Kerana dalam Sunnah Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza kharaja ahadukum min baitihi falyarka' rak'atain." Bila seorang itu keluar daripada rumahnya, dia raka'lah 2 rakaat. Mana dia sembahyang 2 rakaat. Fa innahu kerana sesungguhnya 2 rakaat itu akan menjaganya daripada makhrajus su. Falyarka' rak'atain fa innahuma yamna'anihi min makhrajis su. Nabi kata bila seorang itu keluar daripada rumahnya, maka dia semayanglah 2 rakaat. Nescaya insya-Allah taala ia akan memeliharanya daripada perkara buruk yang ada di luar. Itu dipanggil sembahyang sunat al-khuruju minal bait, sembahyang sunat keluar daripada rumah. Sama juga idza dakhala ahadukum, dalam hadis yang sama Nabi menyambung lagi, bila kamu keluar daripada rumah, bila kamu masuk ke dalam rumah. Idza dakhala ahadukum manzilahu aw baitahu falyarka' rak'atain fa innahuma yamna'anihi min madkhalis su. Sama juga bila seorang itu masuk ke dalam rumahnya, maka hendaklah dia sembahyang 2 rakaat. Rakaatlah 2 rakaat kata Rasulullah SAW. Kerana 2 rakaat itu akan menjaganya daripada perkara buruk yang ada di dalam rumahnya. Jadi asal kita keluar rumah saja kita boleh sembahyang. Asal kita keluar rumah saja kita boleh sembahyang. Asal kita masuk saja dalam rumah kita boleh sembahyang. Asal kita masuk saja dalam rumah kita boleh sembahyang, walaupun pada waktu-waktu yang dilarang. Macam kita masuk masjid lah. Masuk masjid waktu yang dilarang, masuk pukul 7 pagi, mana tahu kan. Subuh tadi tak datang masjid, pukul 7 nak pergi masjid, nak main duha ke apa tak tahulah. Dia masuk masjid waktu tu, waktu yang dilarang. Pukul 7 kebiasaannya waktu yang tak boleh dah. Matahari tak keluar lagi. Kalau syuruk pukul 7.10 sekarang ni, of course lah pukul 7 tak boleh dah. Matahari tak keluar lagi. Kita dilarang sembahyang after subuh, sembahyang yang umum. Adapun sembahyang yang khusus tidak dilarang oleh majoriti para ulama. Masuk masjid pada waktu yang dilarang. Bila? After subuh. Matahari pun tak keluar lagi. Ataupun mungkin kita dah berada di masjid, tapi pukul 7 tak masuk waktu yang boleh solat lagi ni. Tak boleh lah masa duduk dalam masjid. Ni kita baru masuk masjid. Boleh tak kita sembahyang sunat tahiyatul masjid? Boleh. Kenapa? Kerana itu sembahyang yang bersebab. Ada tujuan kita sembahyang. Dan tujuan itu dipanggil ada sebabnya, maka tidak ada masalah. Masuk masjid waktu yang dilarang, sembahyanglah sunat tahiyatul masjid. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Tapi kalau nak sembahyang mutlak tak boleh dah. Masuk masjid nak sembahyang hajat ataupun waktu-waktu dilarang itu nak sembahyang lain yang tidak bersebab, inspesifik. Kadang-kadang hajat ada sebab juga tu, pada hajat ada sebab tu, tapi tidak. Kerana sembahyang yang berkenaan dianggap sebagai sembahyang mutlak. Sembahyang hajat, sembahyang taubat. Tadi ada buat dosa lah, teringat, aku nak sembahyang taubat lah 2 rakaat. Pukul 7 tak boleh, pasal ada sebab juga, tapi itu dia tidak dianggap sebagai sebab yang diiktibarkan dalam hak ehwal sembahyang pada waktu-waktu yang dilarang. Ia termasuk dalam sembahyang yang mutlak, maka tidak boleh. Tapi kalau yang betul-betul bersebab, sunat wudu, sunat tahiyatul masjid, sunat masuk rumah, keluar rumah, apa lagi? Maka tidak ada masalah untuk kita sembahyang pada waktu-waktu yang dilarang. Hatta kalau kita nak qada apa-apa sembahyang, sama ada qada sembahyang yang wajib ataupun sembahyang yang tidak wajib. Kita biasa sembahyang Zuhur 2 rakaat qabliyah atau ba'diyah, tapi tadi tak sembahyang pasal ada rujuk. Tiba-tiba lepas asar kita nak sembahyang, boleh sembahyang? Boleh, pasal qada kan. Dan Rasulullah SAW sendiri banyak kes mengqadakan sembahyang yang baginda tinggalkan, dan sembahyang itu adalah sembahyang muakkad yang baginda rutinkan. Sehingga dalam Sahih Bukhari ataupun Muslim, Ummu Salamah isterinya melihat Nabi sembahyang. Dia hadis yang panjang, Ummu Salamah tengok Nabi sembahyang. Aku tahu Nabi ni lazam sembahyang lepas asar ni. Kebetulan waktu itu masuk seorang wanita daripada Bani Asad masuk. Dia pun cakap kat jariah itu,
Budak kecil itulah, dia kata, kau pergi kat sebelah Rasulullah, kau cakap kat Rasulullah, ya Rasulullah, bukan tak boleh ke sembahyang lepas asar ni? Kalau baginda memberi isyarat kepadamu, kamu beredar. Tapi kalau dia tahu, dia akan berhenti. Nak pergi royak lah kepada Nabi, nak pergi bagi tahu ke Nabi, tak boleh sembahyang ni. Dia pun pergilah, dia duduk sebelah Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, Ummu Salamah bagi tahu waktu ni tak boleh sembahyang, kau juga yang cakap. Apa Nabi buat? Fa asyara bi yadihi. Nabi memberi isyarat pada tangannya, maka budak itu beredar. Dan bila habis sembahyang, Nabi berjumpa balik isteri baginda itu, dan Nabi kata, tadi selepas waktu zuhur ada orang datang jumpa aku, jadi aku tak sempat nak sembahyang. Dan sekarang aku sembahyang. Mana dia kotor kok, dia tinggal hak muakkad tadi. Sebab itu majoriti ulama membenarkan sembahyang pada waktu-waktu yang dilarang, jika sembahyang itu ada signifikannya, seperti sembahyang bersebab, sembahyang kita kotor. Adapun sembahyang mutlak tidak boleh. Sembahyang mutlak ni makna kita boleh sembahyang anytime, anywhere, macam sembahyang hajat. Ada tempat dia? Tidak ada. Ada waktunya? Tidak ada. Walaupun ada sebab juga hajat tu, tapi dia pasal dia mutlak. Mutlak ni makna sembahyang yang very open. Kita boleh sembahyang pada bila-bila masa, di mana sahaja, betul. Tapi kalau sembahyang tahiyatul masjid, boleh sembahyang rumah kita tahiyatul masjid? Tak boleh. Tahiyatul masjid hanya disyariatkan ketika masuk ke dalam masjid, kan? Sembahyang sunat wudu, nak sembahyang bila kita anytime, anywhere nak sembahyang? Tak boleh. Ia hanya disunahkan ketika kita berwudu, especially setelah kita baru habis wudu. Kalau kita wuduk sejam nak semayang, masih ada lah segelintir ulama yang kata okey, tapi saya kira majoriti sudah tidak mensunahkan lagi kerana telah luput waktunya. Kerana yang digalakkan sunat wuduk ialah habis wuduk terus semayang. Tapi ada juga ulama yang kata sunat wuduk ni as long as kita ada wuduk boleh semayang, tapi tidak ramailah segelintir daripada. Dalam konteks mazhab Syafi'i, Al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, tak silap saya lah, dalam buku beliau ada menyatakan sedemikian, dan mengikut pembacaan saya ada ulama-ulama lain yang membenarkan. Tapi majoriti yang distandarkan dalam mana-mana mazhab ialah tak, kalau kita habis wuduk terus kita sembahyang. Waktu itu yang paling baguslah. Baik. Jadi kalau kita keluar pada waktu duha, sembahyang 2 rakaat sekurang-kurangnya. Ataupun kalau kita keluar pada waktu yang bukan duha, waktu-waktu yang lain, masih digalakkan untuk kita sembahyang. Sekurang-kurangnya, bila kita nak keluar rumah, kita rakaatlah kepada Allah sebanyak 2 kali rakaat. Tapi kalau kita keluar tu waktu duha, sebaiknya kita sembahyang duha terlebih dahulu. Itu yang paling bagus, ya. Dan sembahyang duha ni amat penting sekali, kerana Nabi SAW menyarankan kepada kita untuk solat berkenaan, dan dia sudah termaktub dalam buku-buku fiqh lah, di sisi majoriti, termasuk standard dalam mazhab Syafi'i. Ia ada sunnah Nabi yang besar, dan dia adalah muakkad dan amat-amat digalakkan. Dia termasuk dalam sembahyang sunat yang muakkadah, as-salawat al-masnunah al-muakkadah. Masalah kata very preferable. Istilah fiqh untuk sembahyang sunat muakkad ni kita panggil, atau ibadah sunat muakkad kita panggil very preferable. Maknanya ibadah yang amat-amat digalakkan, ya. Dan ada banyak hadis lah tuan-tuan, kerana dia ada satu bab tentang sembahyang sunat. Di sana ada solat duha, sembahyang duha. Ada hadis daripada Abu Zar, Nabi suruh kita sembahyang duha, di mana katanya sebab kullu sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbih sadaqah, fa kullu tahlil sadaqah, fa kullu takbir sadaqah, wal amru bil ma'ruf sadaqah, wan nahyu 'anil munkar sadaqah. Wa yuzi kullu zalika rak'atan yarka'uhuma al-'abdu min salati duha. Kata Nabi, kata Abu Zar, kata Nabi SAW, hadis Sahih Muslim, bila bangun seorang itu, Nabi kata berpagi-pagi seseorang itu untuk setiap sendi daripada tubuh badannya adalah sedekah. Maka setiap tasbih yang diucapkan itu sedekah, setiap takbir yang diucapkan itu sedekah, setiap tahlil yang diucapkan itu sedekah, menyuruh yang baik itu sedekah, melarang yang jahat itu sedekah. Dan memadai untuk kesemua itu jika dia rakaat 2 kali rakaat pada waktu duha. Maknanya dia sembahyang 2 rakaat pada waktu duha, seolah-olah dia telah melakukan keseluruhan amalan berkenaan, dan dia telah melunaskan tanggungjawab terhadap sendi tubuh badan.
Begitu juga hadis Buraidah yang diriwayatkan juga dalam Sahih Muslim. Nabi pun menyebut perkara yang sama. Tubuh badan kita nak ada sendi-sendi yang perlu kita bersedekah bagi pihaknya, dan Nabi sebutlah sedekah-sedekahnya. Dan sahabat kata, banyak kami nak pernah buat ni ya Rasulullah, mayas setiap zalim, siapa yang nak boleh buat ni? Nabi kata cukup dengan kamu semayang pada pagi hari, itulah pada waktu duha, 2 rakaat solat duha, ya. Sebab itu majoriti menggalakkannya lah, walaupun masih ada segelintir yang tidak menyatakannya sebagai sunnah muakkadah. Ada juga yang kata duha ni tidak sunnah muakkad, tapi majoriti mengatakan ia adalah sembahyang sunat muakkad. Dan sebagai sahabat Nabi SAW, umpama Abu Hurairah merutinkan solat duha every day, kerana Nabi berpesan kepadanya. Sebagaimana yang disebut dalam Sunnah Abi Dawud daripada beliau, katanya ausani khalili bisalasin lastu bitarikihinna. Ada seorang sahabat lagi nama Abu Darda juga dalam Sunnah Abi Dawud menyatakan perkara yang sama. Ausani habibi bisalasin ma ada'ahunna ma'ishtu. Abu Darda kata Nabi berpesan kepadaku 3 perkara, aku tidak akan mendengarkannya selama-lamanya. Abu Darda pun sama, dia kata Nabi berpesan, Abu Hurairah kata khalili, temanku berpesan kepadaku. Abu Darda pula kata habibi, kekasihku berpesan kepadaku. Saya disayangkan Nabi kan. Aku tak akan mendengarkannya selagi aku hidup. Dan disebutlah satu persatu, antaranya ialah sembahyang duha. La anamu illa ala witrin. Aku tak akan tidur melainkan aku akan solat sunat witir. Mana nak tidur sembahyang witir. Ataupun mana melazimi lah sembahyang witir, tak semestinya kita sembahyang before tidur, kan? Sebelum tidur boleh, lepas tidur boleh, tapi mesti sembahyang every night, ya? Sebab itu sebagai ulama sembahyang witir ni dia wajib. Kalau tak sembahyang, walaupun taklah dia menegaskan berdosa atau seumpamanya, tapi ada kepentingan-kepentingan syarak yang tidak layak bagi. Umpama yang standard dalam mazhab Hanafi, orang yang tak sembahyang witir tidak diterima kesaksiannya. Dia tidak fasik, tapi dia kerana sembahyang wajib dia tidak melakukan. Wajib dia ada beza sikit, fardu lain, wajib lain. Di sisi depa lah, kita wajib sama, fardu sama. Ataupun dengan arti kata lain, sunat muakkad di sisi kita, sebahagiannya adalah wajib di sisi depa. Jadi dia kata aku takkan tinggalkan. Pasal ini pesanan Rasulullah SAW kepada aku. La anamu illa ala witrin. Aku takkan tidur melainkan aku akan witir. Ya. Kenapa boleh witir sebelum tidur? Pasal Nabi witir pun sebelum tidur. Aisyah bila ditanya bagaimana Nabi SAW witir, dia kata sebelum tidur. Kadang-kadang dia witir selepas tidur. Maka sahabat itu berkata, puji-puji kepada Allah yang telah memberi kuasa dalam urusan ini. Mana lihat kepada kelapangan masing-masing. Ya. Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis hadis Abi Dawud, tapi daripada siapa tu? Anda tak ingat periwayat hadis itu. Dia kata Nabi Abi Ayyub Al-Ansari, Nabi tanya Abu Bakar As-Siddiq, mata tutir, bila kamu witir? Dia kata anamu summa autartu, aku tidur dulu, aku witir dulu. Dia kata autartu qabla'an anam, aku witir dulu sebelum aku tidur. Siapa buat? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi tanya Umar pula, mata tutir, bila kamu witir wahai Umar? Dia kata nimtu summa utir, aku pula tidur dulu baru witir. Maka apa kata Nabi SAW kepada Abu Bakar, akhasta bis sunnah, kamu dah buat satu sunnah. Dan dia berkata kepada Umar Al-Khattab, akhasta bil quwwah, kamu juga mendapat kekuatan. Mana hak Umar tu lebih baik, tapi hak dilakukan oleh Abu Bakar telah memadai untuk satu dia telah amalkan satu sunnah Nabi SAW. Dan ada banyak kes Nabi dengan para sahabat, dia cakap macam tu. Macam ada satu kes juga tuan-tuan, ada sahabat Nabi ni,
dia keluar. Dalam sunnah Abi Daud, bila dia dalam bab tayamum, dia keluar kan. Bila dia keluar, tak ada air. Kharaja rajulan fi hajatin. Dia keluar dua orang lelaki di atas satu hajat, ataupun kharaja rajulan fi safar. Dia keluar. Fa hadaratis salah wa laysa ma'ahu ma. Kemudian masuk waktu sembahyang, tidak ada air. Fatayammama sa'idan tayyiban summa sallaya. Kemudian dia sembahyang. Adik Abu Sa'id Al-Khudri, tak silap saya. Tapi diriwayatkan dalam sunnah Abi Daud. Kemudian dua orang tu tayamum lah. Sebab tu kita bincang dapat tayamum. Dia tayamum. Wasallaya, dia pun sembahyang. Kemudian sebelum habis waktu sembahyang, dia tengok ada air, jumpa air. Jadi seorang lagi ni dia sembahyang balik. Summa wajada al-ma' qabla furutil waqti fa'ada ahaduhuma wa lam yu'id al-akhar, kata Abu Sa'id. Jadi dia sebelum habis waktu, dia sembahyang Zuhur contohnya. Zuhur tak habis lagi, jumpa air. Apa kami nak kena buat? Seorang ni dia qada balik sembahyang. Dia sembahyang balik, bukan qada, dia sembahyang balik. Dan seorang lagi dia tidak sembahyang. Kemudian dia baliklah jumpa dengan Rasulullah SAW. Balik-balik dia ceritakan Nabi. Kami nak sembahyang, air tak ada. Kami pun tayamum. Dah habis sembahyang, tengok ada air. Waktu tak habis lagi. Kan? Kalau waktu dah habis, tak payah dia sembahyang lagi. Pasal dah habis. Ini masih dalam waktu ni. Kok kita kena sembahyang balik pun. Tapi tak tahu. Tak ada keputusan. Kan? Jadi hak ni buat keputusan, aku sembahyang. Hak ni buat keputusan, kau nak sembahyang, sembahyang. Aku tak nak sembahyang. Pasal dah sembahyang kan? Apa jawab Nabi? Nabi kata pada hak sembahyang tadi, Nabi kata pada hak tidak sembahyang, asabta sunnah. Kamu dah buat sunnah. Mana okey? Beres. Dan Nabi kata pada yang dua kali sembahyang, walakan ajru marratain. Kamu pula dapat 2 kali ganda pahala. Hak tak sembahyang tu okey. Beres. Tapi hak sembahyang tadi dapat 2 kali ganda pahala. Sama juga dalam konteks Nabi tanya Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar sembahyang sebelum tidur, that is fine. Satu sunnah Nabi SAW. Tapi kalau sembahyang di akhir, maksudnya bila dia tidur dulu, dia bangun, dia sembahyang sebelum subuh, boleh jadi dia kemilai dahulu, dia baca Quran atau seumpamanya, dia tutup dengan witir, that is the best. Sebab itu Nabi berkata kepadanya, akhasta bil quwwah, kamu ni strong wahai Umar Al-Khattab. Sebab apa strong? Sebab bukan senang nak bangun sembahyang malam ni kan. Kalau kita bangun sembahyang pada waktu malam, maksud kita buat juga ibadah-ibadah yang lain. Sementara bila kita sembahyang di akhir malam, kita disaksikan oleh para malaikat. Bahkan ada perintah khusus daripada Nabi SAW, ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Dalam hadis Muslim daripada Ibnu Umar, Nabi kata akhirilah malam kamu dengan sembahyang witir. Jadi kalau kita dah ibadah di tengah malam, especially sembahyang, kita tutupi dengan witir. That is the best. Tapi manusia ni macam tu lah. Pasal apa Nabi buat kepelbagaian banyak dalam hak hewan syariah. Pasal manusia ni, pertama memang dia perlu kepada kepelbagaian, variety. Kalau satu jalan saja, satu benda saja, satu pattern saja, kan? Jadi agak sukar. Jadi Nabi buat banyak kepelbagaian untuk nak memudahkan kita. Bagi yang kuat, dia ambil yang kuat. Umpama kata Al-Imam Asy-Sya'rani, al-qawi ya'khuz bil aqwa, wad-dha'if ya'khuz bil ad'af. Orang yang kuat dia ambil yang lebih kuat. Orang yang lemah dia ambil yang lemah. Karena kita hanya tahu akan diri kita. Kalau tak pasti nak bangun malam karang, sembahyang siap-siap after sembahyang. Tak makruh sama sekali. Janji sembahyang. Ramai orang lepas sembahyang Isyak, dia sembahyang sunat 2 rakaat after Isyak, and then dia terus sembahyang witir. Best, bagus. Malah saya sendiri pun mengamalkan sedemikian. Tapi tidak every night lah. Kadang-kadang saya tak sembahyang witir kerana saya akan sembahyang di rumah before saya tidur. Ataupun saya akan sembahyang ketika di awal pagi, tak kalau saya bangun lebih awal. Dan memang amat-amat digalakkan kita bangun lebih awal. Kalau boleh sengaja sebelum subuh kita dah bangun.
Waktu tu amat bagus sekali kerana ia adalah waktu yang menenangkan jiwa. Walaupun kadang-kadang kita ni taklah semayang banyak sangat. Malas tuan. Tak ingat kalau saya sendiri kalau bangun malam, saya semayang 12, 20, 40 rakaat ke? Tak ada. Semayang 4 rakaat dah relax dah. Tapi itu waktu yang paling bagus. Ketenangan jiwa. Dan benda ni saya dah amal lama dah tuan-tuan. Kadang-kadang kita menghadapi masalah yang besar. Macam mana kita mengubati kerusingan diri kita? Bangun di tengah malam. Tak semayang pun tak apa, termenung. Memang dahsyat. Kedamaian. Dan saya sendiri secara personal, saya rasa tidak ada waktu yang lain untuk mencapai kedamaian melainkan pada waktu itu. Waktu sebelum subuh. Jangan dekat-dekat nak subuh. Dekat nak subuh dah tak ramai dah. 10-15 minit nak subuh, masjid subuh dah pasal mengaji dah. Kan? Terganggu dah, kita tak boleh buat apa dah. Dah mengaji dah. Kan? Tak tahulah di tempat tuan-tuan. Di tempat saya 15 minit nak subuh memang dah pasal mengaji. 2 surah pasal mengaji kuat satu kampung dengar. Jadi kita pun dah tak boleh nak buat apa. Sebenarnya bagi saya ia satu benda yang tidak bagus. Sebab waktu tu masih ada orang nak buat ibadat di rumah masing-masing. Kan? Hak sunnah aja azan. Boleh azan di tengah malam, boleh azan di 1/3 malam, atau boleh azan dekat-dekat nak subuh. That is fine. Tapi sekadar azan saja. Nak kejut orang, nak beritahu orang subuh dah dekat, subuh dah dekat. Ya, dia panggil tasbih. Itu yang Imam Syafi'i kata, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Hak sunatnya waktu azan hak mula-mula tu. Bila azan subuh biasa tak sunat dah Imam Syafi'i kata. Ulama-ulama Syafi'i yang mensunahkan dibaca pada kedua-duanya. Kalau tadi kita dah azan, baca hayat as-salatu khairum minan naum. Kalau azan lagi sekali pun as-salatu khairum minan naum. Tapi Al-Imam Syafi'i rahimahullah hanya mensunahkan pada azan yang mula-mula tadi, kerana itu adalah waktu, itu adalah azan sebab nak kejut orang. Mana ada waktu yang boleh kita azan di luar waktunya, melainkan itu saja. Zuhur nak semayang before masuk waktu, tak boleh. Asar nak azan sebelum masuk waktu, tak boleh. Bahkan syarat-syarat azan ada 7 kesemuanya, salah satunya mesti masuk waktu. Subuh saja satu-satunya waktu yang boleh kita azan sebelum masuknya waktu semayang. Kenapa? Ada kepentingan yang besar nak kejut orang semayang, jadi azan. Jadi bagi esok buat setengah jam sebelum subuh azan. Lepas tu keluar metro. Tak metro lah, mana keluar newspaper. Surah Al-Kawthar azan sebelum waktunya. Ia satu benda yang bagus lah. Daripada duduk pasal mengaji satu kampung dengan 15 minit nak subuh tu, orang nak semayang nak apa macam-macam. Tak boleh semayang tak? Kalau pasal pelat tak apa lah. Tapi hak Islam tu azan, kita buat baca Quran. Dekat subuh dah dapat subuh azan. Jadi saya rasa tidak ada kepentingan sama sekali. Mengaji sendiri, kita sendiri mengaji. Kalau nak mengaji, jadi tak perlu. Banyak benda tak perlu sebenarnya, tapi kita anggap benda tu macam bagus kan? Betul tak? Baik. Bukan kata di kampung lah, di bandar besar pun sama juga. Saya pergi di Kelang berkhusus, sama juga. 10-15 minit sebelum masuk waktu dia akan baca Quran di tengah-tengah bandar Kelang. Satu bandar dengar. Nampak macam Islamic town lah. Tapi my personal view tak Islamic mana pun. Pasal tak perlu. Kita kadang-kadang bangun 15 minit nak semayang subuh, kita nak semayang, tapi dah terganggu lah, jadi tak boleh nak semayang. Elok-elok baca Fatihah, baca ayat kursi. Padahal benda tu tak perlu pun. Yang Nabi ajak azan, kita pergi buat baca Quran. Wallahu ta'ala alam. Pergi sampai azan tu. Nak cerita tadi sebaik-baik pada waktu itu. Sama macam kita kata tempat lah. Mana tempat boleh kita dapat kedamaian? Masjid surau. Masjid lah nombor 1. Sebenarnya surau ni Allah Ta'ala alam lah. Tapi kalau masjid memang mendamaikan. Kita nak tenangkan jiwa. Kadang-kadang saya duduk lama di masjid ni bukan rajin ibadah mana pun, kan? Dan saya tuan-tuan, kalau hari Jumaat saya pernah duduk di masjid, bukan pernah lah, selalu sampai orang tak ada dalam masjid. Saya berazam orang tak ada dalam masjid baru aku nak keluar. Bila dah tak ada orang betul-betul, adalah seorang dua baru saya keluar.
40 minit, sejam tu dalam tu. Kadang-kadang bukan semayang pun. Adalah sikit sebanyak ibadah kita buat, tapi bukan ibadah mana pun. Tapi saya suka duduk lama pasal kedamaian. Time saya tak ada kuliah, majlis surau saya duduk. Kadang bukan buat ibadah mana pun, tapi saya suka duduk. Pasal saya rasa damai lah duduk di masjid, duduk surau, damai. Tenang semua jiwa saya. Tak duduk serabut dengan keluarga, tak serabut dengan sahabat handai, tak serabut. Paling-paling pun saya baca buku kalau tak nak buat apa-apa. Tapi very peacefully, Mak Saleh kata, very peaceful. Saya lah, saya tak tahulah. Tapi itu juga yang kita belajar dalam subjek kaunseling, psikologi. Kita kena cari poin-poin untuk kita capai kedamaian. Ni ustaz ni pakai kaunseling ke ustaz ni? Tak betul. Manusia dia mesti ada satu tempat yang mendamaikan diri. Dan mesti ada waktu yang dia boleh dapat kedamaian. Cari, masing-masing ada waktu masing-masing. Saya waktu tu dekat nak subuh. Kalau tempat masjid lain saya tak tahu lah. Mungkin tuan-tuan lain tu. Ada orang tempat mendamaikan mana? Tandas. Duduk tandas. So kan? Di Jepun tuan-tuan, tandas dia pasal muzik, pasal dia nak bagi kedamaian. Terulang lah kan. Ada orang dia cara masing-masing. Balik pada yang tadi. Jadi semayang witir, kemudian dia kata rakaat ad-duha, 2 rakaat duha. Sama juga. Sebab itu kalau boleh kita jangan tinggalkan every morning. Mainlah duha. Ada orang dia semayang duha sebab apa? Dia nak mudah rezeki. Pasal banyak sangat orang dia sebut semayang duha, rezeki luar. Semayang duha, rezeki murah. Semayang duha, rezeki mudah. Sebenarnya duha dan rezeki tidak ada kena-mengena sama sekali. In specific. Bahkan kalau kita belajar bab fadilah duha, dia ada hadis yang menyatakan duha bila kita sembahyang rezeki jadi murah, rezeki jadi mudah, rezeki jadi bertambah, tidak ada. In specific tak ada. Jadi tak perlu mengaitkan sembahyang duha dengan rezeki. Orang bukan Islam tak sembahyang duha pun kaya raya. Tambah-tambah kalau kita nak kaitkan dengan duit, tak kena sama sekali. Cuma mungkin. Perkaitannya ialah beribadat di awal pagi memang amat-amat digalakkan kerana dia waktu yang diberkati. Nabi doa tuan-tuan, ya Allah berkatilah umatku pada waktu pagi mereka. Itu aja. Tapi tidak tertentu kepada sembahyang duha. Apa-apa kebaikan yang kita buat pada waktu pagi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kalau bukan benda ibadah pun. Ada sahabat Nabi nama Sakhar. Dia yang riwayat hadis tu. Qala Rasulullah Allahumma barik ummati fi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Sunan Abi Daud. Kata Sakhar, Nabi SAW berdoa untuk umatnya, wahai Allah berkatilah umatku pada waktu pagi mereka. Nabi doa macam tu. Dan dia kata, aku kalau nak bisnes aku akan start di awal pagi dan banyak harta. Waktu pagi tu waktu yang bagus. Itu yang ada setengah orang kata makruh tidur waktu pagi tu. Tapi dah malam tadi tak tidurlah waktu pagi pun, tak ada larangan pun, tak makruh pun. Tapi setengah-setengah lah mengikut pembacaan kita. Ada waktu-waktu yang tak bagus untuk kita tidur waktu pagi. Mungkin ada kepentingan tertentu, tapi dari sudut syarak tidak ada masalah untuk kita tidur. Nampak? Jadi doa. Kemudian yang ketiga kata Abi Darda dan siapa tadi? Abi Hurairah. Yang ketiga pesanan Nabi kepadanya. Ini hak muakkad berlaku lagi. Yang perlu kita merutinkan, tidak wajib. Tadi perlu kita merutinkan. Yang ketiga, wasyamu salasati ayyam min kulli syahri, dan juga berpuasa 3 hari setiap bulan. Berpuasa 3 hari setiap bulan. Jadi 3 amal ini amat-amat digalakkan. Nak cerita tadi lah duha. Jadi pagi kalau kita sembahyang pada waktu duha, sembahyanglah. Kalau kita tak sembahyang, mungkin kita akan sembahyang di tempat saja atau seumpamanya. Tapi sebab dalam konteks kita nak keluar rumah, kita dah berwudu, alhamdulillah, kemudian kita sembahyanglah 2 rakaat. Kalau bukan waktu duha sekalipun, kita sembahyang. Dan kalau tidak every time kita keluar rumah sekalipun, kalau boleh sekali-sekala kita sembahyang. Insya-Allah taala ada kebaikan. Ada kebaikan.
Saya secara personal, pasal kita keluar rumah ni banyak kali dalam satu hari. Tak adalah every time kita keluar kita semayang. Tapi sebahagianlah daripadanya saya akan semayang. Sebab saya biasanya saya akan keluar dalam keadaan berwudu. Jadi saya akan semayang terlebih dahulu. Dan tambah-tambah lagi bila saya nak bermusafir, saya tak akan tinggal sama sekali. Dan kita akan dapati memang Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan kita. Pasal Nabi yang kata kan? Nabi kata kamu akan dihalang daripada perkara-perkara buruk yang berlaku di luar. Jadi Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Dan saya sendiri merasainya, dapat rasa. Baik. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang lain, sekurang-kurangnya semalam 2 rakaat. Tapi kalau nak semayang lebih pun tidak salah. Cuma duha ni, kalau semayang duha, maksimum di sisi majoriti para ulama ialah 8. Sebagainya menyatakan 12. Yang standard dalam mazhab Syafi'i, dua-dua standard. Sebagian kata 8, sebagian kata 12. Hak terlebih standard, the most standardized, saya pun tak ingat. Ya. Kalau semayang sunat syuruk atau isyraq ni, sama juga. Dua-dua standard mazhab Syafi'i. Macam mana tu? Kalau kita semayang syuruk, sebagai ulama Syafi'i kata, saya nak cerita. Minum air dulu. Bismillah. Dia macam ni. Sebagai ulama kata tidak ada semayang syuruk. There is no solat syuruk. Tak ada semayang syuruk. Yang ada ialah semayang duha. Dan siapa-siapa yang semayang duha pada awal waktu, dia sudah tertakluk kepada syuruk. Mana kata bila matahari naik, bila lepas waktu yang dilarang, dia terus semayang duha, maka dia sudah dianggap sebagai semayang syuruk. Mana syuruk-syuruk ni tak ada. Yang ada ialah semayang 2 rakaat di awal waktu, tak kala hilangnya waktu yang dilarang. Umpama dalam konteks mazhab Syafi'i, Al-Imam Ar-Ramli rahimahullah ta'ala, dia kata tak ada semayang syuruk. Sebab itu kalau kita lihat dalam buku-buku mazhab Syafi'i, sebahagian daripadanya tak ada syuruk. Dalam buku standard mazhab Syafi'i yang paling famous, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala, anak kepada Dr. Wahbah Zuhaili. Kita nak tengok paling standard dalam mazhab Syafi'i, tengok buku tu lah. Hak paling moden, hak paling standard. Pasal hak standard ni pun dulu lain, kadang-kadang sekarang dia jadi lain. Jadi kita tengok tu lah paling latest. Dia juga tidak memasukkan solat sunat syuruk. Mungkin dia memilih pendapat yang kata tidak ada solat sunat syuruk. Memang ulama-ulama Syafi'i yang mutaakhirin tidak mengatakan adanya solat sunat syuruk. Tapi kita tak nafi, ada sebahagian kata ada solat sunat syuruk, juga sebahagian daripada ulama-ulama Syafi'i, ada juga ulama-ulama yang lain dia kata ada solat sunat syuruk. Apa bezanya? Syuruk ni ialah bila tak kala matahari naik dan bila habis waktu yang dilarang, kita semayang mula-mula tu, dia niat syuruk, jadi syuruk lah. Dan dia waktu yang amat terhad. Dia bukan 10 to 15 minutes tak kala hilangnya waktu yang dilarang. Mana ada semayang syuruk? Aku semayang sunat syuruk, Allahu Akbar. Ada solat sunat syuruk, dia kata. Duha confirm lah ada. Ni solat sunat syuruk ni ada ke tak ada? Sebab kata tak ada. Semayang duha di awal waktu itulah syuruk. Tapi sebab kata ada semayang sunat syuruk, ada semayang sunat duha. Habis tu apa bezanya? Bezanya ialah syuruk hanya ketika matahari naik, tak kala hilang waktu yang dilarang within 10 to 15 minutes. Mana bila-bila waktu masuk waktu dilarang tu, terus semayang sunat syuruk. Tak boleh semayang sunat syuruk pukul 12 tengah ke? Tak ada dah syuruk tu. Syuruk pun maksudnya naik matahari. Isyraq ni mana naik matahari kan? Itu beza. Dia ada slightly different lah. Mana teknikal je tu. Kenapa jadi macam tu? Kerana tidak ada hadis yang ada khusus tentang solat sunat syuruk. Hadis yang sama yang saya telah baca pada tuan-tuan. Nabi kata siapa yang semayang subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah, kemudian bila naik matahari hilang waktu yang dilarang, dia semayanglah 2 rakaat, dapat haji dan umrah sempurna. Masalah as-subha fi jama'atin summa qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a asy-syams fa idza tafa'at shalla rak'atain kutiba lahu
hajatun wa umratun tamah. Hadis yang sama je. Cuma hak ni dia berpendapat itu syuruk. Sebagian kata tidak. Itu duha. Cuma duha di awal waktu. Jadi kalau kita nak sembahyang sunat syuruk, aku sembahyang sunat syuruk kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Okey. Tapi kalau kita nak sembahyang duha pada waktu itu, tu dah dikira syuruk tu, kata Imam Ar-Ramli rahimahullah ta'ala. Dia kata tidak ada syuruk, yang ada ialah duha di awal waktu. Ya. Jadi mana-mana, kerana kedua-dua ada pendapat para fuqaha, dan hadisnya pun mereka berkongsi hadis yang sama. Jadi nak kata hak ni tak ada syuruk pun betul, hak kata ada syuruk pun betul. Ya. Dia satu pendapat base kepada ijtihad di atas nas berkenaan. Jadi tidak ada salah. Boleh? Faham? Jadi nak balik pada yang tadi, sempang kita semai 2 rakaat. 8 paling banyak di sisi sebahagian, 12 di sisi sebahagian yang lain, pasal ada 2 hadis. Mengikut perbuatan Nabi yang paling banyak Nabi buat 8. Sebab itu kata Imam Syaukani dalam Nailul Awtar, juga satu buku yang bagus lah. Banyak mufti-mufti kita duk kutip daripada pendapat Asy-Syaukani daripada Nailul Awtar. Sebab dia buku yang menghuraikan keseluruhan mazhab-mazhab Islam dengan dalil-dalil mereka, dan dia menghuraikan yang mana kuat, yang mana lemah, yang mana kuat, yang mana lemah. Yang pentinglah untuk dirujuk oleh ahli-ahli fatwa. Dia kata mengikut perbuatan Nabi yang paling banyak 8. Memang ikut perbuatan Nabi yang paling banyak Nabi buat 8. Yang mengikut kata-kata Nabi 12. Ikut kata-kata Nabi 12. Nabi sarankan supaya kita sembahyang 12. Sunnah qauliyah 12. Sunnah perkataan. Sunnah perbuatan ialah 8. Tapi saya tak nafi ada juga segelintir ulama yang kata duha ni tidak ada hak rakaatnya. Kerana dalam Sahih Muslim ada juga Aisyah mengatakan kana Nabi usolli ad-duha arba'an wa yazidu masyaallah. Adalah segelintir mengatakan. Walaupun dia tidak dimuktamarkan, tapi ada pendapat itu mengikut pembacaan dan pengkajian saya lah. Kenapa? Kerana Aisyah kata Nabi sembahyang duha 4 rakaat dan dia tambah sebanyak-banyaknya. Mana Nabi sembahyang 4 rakaat dulu, lepas tu Nabi sembahyang, masya-Allah katanya. Amat banyak sekali, tak tahu berapa rakaat. Itu juga pendapat yang bagus. Sementara ada hadis yang lain daripada Ibnu Umar, salatul laili wan nahari masna. Nabi kata sembahyang siang dan malam 2. Macam kita kata sembahyang qiyamul lail lah. Hak Nabi rutin berapa? Paling kuat 13 je. Paling banyak lagi satu 11. Tapi ada juga Nabi sembahyang 9, ada Nabi sembahyang 7. Betul tak? Habis tu kita boleh buat banyak tu lah, tak boleh buat banyak lagi. Imam Malik sembahyang satu malam 1000 rakaat. Boleh jadi 1000 rakaat. Satu rakaat seminit setengah. Allah Ta'ala alam lah ya. Dia dalam konteks-konteks seumpama itu. Sembahyang sunat ni sekurang-kurangnya 2. Lebih biasanya tidak ada had. Mana ada dia? Mana ada dalam sembahyang sunat ada had bilangannya. Kalau ada pun tidak banyak. Macam duha ada bilangannya 8 atau 12. Macam tarawih ada bilangannya 8 ataupun 10. Adapun sembahyang sunat yang lain mana ada bilangan. Kalau ada minima. Berapa bilangan rakaat tahiyatul masjid? Tak ada. Kalau ada minima 2. Kalau gaji sembahyanglah 20 rakaat. Tak ada siapa nak halal. Habis itu sembahyang ba'diyah qabliyah, itu memanglah sembahyang telah ditentukan, ada khususiahnya. Adapun sembahyang sunat yang lain, dia very open. Nama pun sembahyang sunat. Kan? Atas kerajinan di Islam dah letak lah. Sembahyang sunat ni biasa dia unlimited. Berbeza dengan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat yang mengiringi sembahyang fardu, sudah dihakkan kekhususan, tidak sama. Yang nak tanya apa tadi? Kalau duha kita buat 4 rakaat. Lepas itu kategori duha juga. Dalam pukul 9 nanti kita buat lagi duha. Tak ada, boleh, tak ada masalah. Duha bilangan rakaatnya sekurang-kurangnya 2. Maksimum 8 atau 12.
Tapi kalau kita ni terlalu rajin, tak cukup lah 12 ni. Aku nak sembahyang lebih lagi. Duha sampai 20 rakaat. Go for it. Kerana ada ulama yang membenarkan, sementara ada hadis dalam hadis tu ya. Sama juga dari sudut waktunya. Waktu dia bila masuk waktu duha, yakni bila matahari telah naik sekadar satu hasta ataupun satu galah, kemudian telah hilanglah waktu-waktu yang dilarang. Paling senang tengok kalender dah, tengok dia tulis waktu duha pukul berapa. Kan? Kemudian dia memanjang sampai kepada waktu matahari betul-betul berada di atas kepala. Tak tahulah pukul berapa. Yang disebut oleh para ulama kita based on falak lah, ialah 15 minit sebelum waktu zuhur. 15 to 20 minit before zuhur dah tak boleh sembahyang duha kerana matahari sudah tegak di atas kepala. Zuhur sekarang pukul 1.03 minit. Jadi pukul 12.45 dah tak boleh sembahyang. Adapun sebelum itu sembahyanglah, tidak ada masalah. Kita boleh sembahyang hanya dalam satu waktu. Pagi saja kita sembahyang. Kita boleh sembahyang sama ada pagi, tengah apa? Pertengahan, mungkin kita sembahyang pukul 9, 10 ataupun tengah hari. Ataupun kita boleh cerai-cerai. Ada lapang sembahyang 2 rakaat. Ada lapang lagi sembahyang 2 rakaat lagi. Ada lapang lagi sembahyang 2 rakaat. Jadi very open because dia sembahyang sunat. Tidak ada hak tertentu dari sudut. Tak adalah kata dah sembahyang duha tak boleh sembahyang lagi. Yang akan dicampur macam tadi Pak Ustaz. Ya. Dia dikira duha lah tu. Bukan kadang kita buat 4 rakaat waktu 9 pagi. Jadi pagi kita buat 4 juga. Jadi 8 lah. 8 lah dalam waktu dia panjang. Jadi kita boleh selang-seli mengikut kelapangan kita. Very open. Apa? Baik, itu yang kedua. Setelah kita berwuduk, kita sembahyang sekurang-kurangnya, walaupun tidak boleh everyday, mana ada waktu untuk kita sembahyang. Bila kita nak keluar daripada rumah kita, kerana ia jaminan Rasulullah kita akan terpelihara daripada perkara buruk yang ada di luar. Kemudian yang ketiga, tak kala kita keluar, kita bacalah doa umpama diajar oleh Nabi SAW, dan saya pun pernah sebutlah dulu-dulu saya ada sentuh benda ni. Kita baca doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Umpama yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi daripada Anas bin Malik. Dan ulama kita bila dia mengarang buku zikir, hadis itu confirm ada di bawah bab zikir keluar daripada rumah. Dan ada lagi beberapa zikir yang lain. Kalau kita ingat semua, baca semua. Ada daripada Abi Hurairah, mungkin ada beza sikit versinya. Daripada Ummu Salamah juga diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi dan Abi Daud, mungkin ada sikit version perbezaannya. Kalau kita hafal semua, baca semua. Tapi kalau kita ingat salah satu daripadanya sudah memadai. Jadi ada signifikan yang amat penting sekali, di mana Nabi SAW menyatakan bila kita kata sedemikian, akan berkatalah syaitan, bukan syaitan, akan berkatalah malaikat, yuqalu, mana dikatakan kepadanya, malaikat itu. Apa kata malaikat? Malaikat akan berkata, laqad wuqita wa kufita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Malaikat kata kamu telah diberi petunjuk, kamu telah dicukupkan, dan kamu telah dipelihara, dan syaitan akan memberi jalan kepadamu, yang ini tidak akan mengganggu kita. Kemudian syaitan akan menjerit sesama mereka dan berkata, apa yang kita boleh buat kepada orang yang telah dipelihara oleh Allah? Apa yang kita boleh buat kepada orang yang telah dicukupkan oleh Allah? Apa lagi yang kita boleh buat kepada orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Cuma kita tak dengar lah. Saya asal keluar rumah je baca, asal keluar rumah je baca. Tapi setakat ni tak dengar lagi lah malaikat sebut tu, kan? Kalau dengar akan seronok, sebut je dengar, sebut je dengar. Pasal dia benda real, tapi pasti berlaku kerana ia sahih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacalah yang itu, amat penting sekali ya. Kerana bila kita nak keluar, kita tak tahu apa yang ada di luar, di hadapan kita. Amat-amat kita perlu untuk bertawakal kepada Allah. Memang kan? Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tiada kuasa melainkan Allah. Dan yakinlah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan mempermudahkan urusan kita. Sebab itu malaikat kata kamu telah dipelihara, bukan akan dipelihara, kamu telah dipelihara. Kamu telah dicukupkan. Boleh jadi kita keluar untuk satu hajat
hajat kita telah dicukupkan. Boleh jadi kita keluar untuk mencari rezeki, rezeki kita telah dicukupkan. Dan yang paling penting, kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan urusan kita akan okey saja. Bukan mana tak ada masalah langsung, tapi kita dipelihara lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita keluar, memperbanyaklah berzikir kepada Allah, membaca Quran dan seumpamanya, dan tidak ada khususiah amalan-amalan tertentu, bacaan-bacaan tertentu. Katanya bila keluar rumah disunatkan kita baca ayat kursi 10 kali. Allah Ta'ala alam, setahu saya tidak ada. Umum, mana kita boleh berzikir banyak mana kita mampu, mana-mana zikir yang kita ingat. Kita boleh baca Quran, mana-mana surah yang kita hafal, sebanyak mana yang kita rajin. Kerana itu adalah ibadah-ibadah yang luas, maka kita letaklah di atas keluasannya. Tidak ada amalan-amalan khusus seumpama itu. Kalau kita naik di tempat tinggi, bertakbir kepada Allah. Kalau kita turun di tempat rendah, bertasbih kepada Allah. Dan yang paling penting last, pasal SOP sampai 10 minit after isyak je. Ni ikutkan dah 15 minit dah ni. Dah langgar SOP ni. Boleh lagi ikut last Bila kita melihat kemalangan, baca doa alhamdulillahilladzi afana wa mabtalana wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Of course lah, bila tuan-tuan naik kenderaan, bacalah doa naik kenderaan. Kemudian bila kita lihat kemalangan ataupun musibah-musibah tertentu di pertengahan jalan, kita baca doa berkenaan. Susah nak apa Ustaz cakap laju sangat, kami pun tak tulis. Tak apa, balik lagi, buka Syekh Google, type doa ketika melihat kemalangan. Dia akan keluarlah kebiasaannya, ya. Dan itu doa yang diajar oleh Nabi SAW, dimuatkan dalam buku-buku zikir, diriwayatkan dalam buku sunan, antaranya dalam sunan Abi Dawud ke Tirmizi, begitulah, daripada Umar Al-Khattab, dan dia ada hadis sahih ataupun hasan, boleh beramal dan boleh berpegang dengannya. Di mana kata Nabi SAW, bila kamu melihat satu bala, lantas kamu berkata sedemikian, kamu akan diafiatkan daripada bala berkenaan. Dia amat signifikan sekali, kan? Naik-naik kereta, tengok orang pancik motor, gelek motor. Alhamdulillahilladzi afana wa mabtalana wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Puji-puji kepada Allah yang telah memberi afiat kepada kami, dan tidak memberi musibah kepada kami, dan juga telah memberi kelebihan ke atas kami berbanding hamba-hambanya yang lain. Bagus makna dia tu. Tengok orang pancik motor, baca tu. Mudah-mudahan kita tidak akan pancik pada masa akan datang. Saya baca Ustaz pancik juga tu. Itu saya tidak tahu. Tengok orang aksiden, lebih-lebih lagi kena baca tuan-tuan. Sebab bila orang aksiden, memang kita akan tengok aksiden tu. Kau tak tengok? Kalau aksiden lagu je, tak tengok. Kalau ni bukan tengok saja, ambil video lagi tak. Mau tak tengok? Hak aksiden belah sana, belah sini hak jam. Pasal apa belah sini jam? Duk tengoklah. Sambil-sambil tengok, alhamdulillahilladzi afana wa mabtalana wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Baca setiap masa. Lagi apa-apa musibah, apa-apa perkara yang buruk yang berlaku di pertengahan jalan, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan menyelamatkan kita. Lama dah saya doa doa berkenaan bila saya melihat musibah, tapi tak berarti kita tidak ditimpa musibah seumpama itu, kan? Ia satu pengharapan kepada Allah dan kelebihan yang besar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Dan yang paling penting ia adalah sunnah Nabi SAW. Dan saya pengalaman peribadi selalu baca pun pacik juga tengah jalan. Ditimpa juga musibah yang kecil-kecil. Yang besar-besar tu belum ada lagi lah, alhamdulillah, ya. Jadi itu yang paling penting. Kemudian kita sampai di tempat kerja atau di tempat hajat dan keperluan kita, insya-Allah Ta'ala kita akan bincang pula lah secara ringkas daripada buku ini. Itulah adab bila kita berada di tempat kerja, dan itu juga yang termuat dalam buku-buku fiqh kita, supaya kita tahulah sikit sebanyak secara asal. Mungkin sebahagian kita telah mengamalkannya, tapi ada lagi lah poin-poin yang penting lah, ya. Dia panggil adabul muamalah. Adab bila kita bermuamalah. Muamalah ini masuk bila kita berada di luar, kita bekerja, kita berurusan sama manusia. Adalah beberapa belah yang kita akan kongsi